Hai, selamat pagi. Saya Cikgu Azila. Okey, apa khabar awak semua kat sini? Okey, kita dah masuk minggu keberapa ni PDPR? Okey, tak lama lagi dah masuk bulan 7 pula. Okay, bulan 7 kita tunggu juga apa keputusan menteri kita sama ada kita boleh bersemuka ataupun tidak. Tetapi sepanjang kita tak bersemuka ni, tolong sangat-sangat tolong belajar. Okay, cikgu buat Google Meet, kamu kata line tak ada. So, cikgu terpaksa buat video, rakamkan anytime bila kamu free, tengok video dan cuba faham dan cuba belajar. Tak faham, direct tanya cikgu. Okay, so hari ini kita akan masuk bab 3 juga, sistem pencernaan. Yang ini kita dah belajar minggu lepas. Tetapi cikgu nak revise balik, kita ulang semula sebab tajuk ini agak complicated. Saya takut ada masih lagi yang tak faham. Okay, kali ni cikgu share menggunakan buku teks sahaja. Okay, letak tepi sikit muka cikgu. Okay, first kali kita imbas balik apakah sistem pencernaan. Okay, apa itu sistem pencernaan? Okay, sistem pencernaan mana ni? Kejap. Okay. Sistem pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul lebih kecil. So, kata kunci kat sini adalah penguraian makanan. Penguraian makanan yang kompleks kepada molekul lebih kecil dan ringkas. Lebih kecil dan ringkas. Okey. Kemudian boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Okey. Kata kunci pencernaan makanan, penguraian makanan yang kompleks dan yang besar kepada yang lebih kecil dan ringkas supaya diserap dalam sel-sel badan. Itu kata kuncinya. Okey, kemudian pencernaan terdiri pada dua, iaitu fizikal dan kimia. Kalau fizikal, makanan fizikal ni dia berlaku contohnya adalah pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur dan melibatkan proses peritoksis. Apa tu proses peritoksis? Okey, dalam badan kita ada dua kawasan yang menggunakan proses peritoksis. Yang pertama adalah trakea. Okay, bila awak makan, let's say lah ini kes comel ni. Okay, bila awak makan kunyah, kita akan masuk kepada trakea awak. Okay, kemudian kita akan masuk kepada esophagus. Di esophagus, makanan tu berbentuk bolus, dia nak berjalan, dia terpaksa kecut dan kendur. Okay, maksudnya bila makanan kat sini, belah sini dia akan kecut supaya makanan tu bergerak ke depan. Kemudian sini pula kecut, dia akan bergerak ke depan. Okay? Itu namanya proses peritoksis. Selain di esophagus, ia juga berlaku di usus. Di bahagian usus pun menjalankan proses peritoksis. Tetapi untuk kimia, okay, dengan bantuan enzim. Kemudian makanan-makanan ini akan dicernakan dalam bentuk lebih ringkas dengan bantuan enzim. Kita ada bantuan enzim. Kalau ini kita guna bantuan fizikal, itu gigi, lidah dan air liur. Tapi kat sini kita perlukan bantuan enzim. Ada bantuan pihak lain lah, pihak ketiga untuk memudahkan pencernaan. Okay. Jadi ini adalah perbezaan dan perbandingan lah antara fizikal dan kimia. Okay, kalau fizikal kimia, yes, kedua-duanya akan berlakunya proses pemecahan makanan dan dua-dua ini akan berlaku di dalam salur pencernaan. Tetapi fizikal hanya berlaku pada mulut saja, dalam mulut saja dan tidak melibatkan enzim. Manakala untuk kimia, dia akan berlaku pada mulut, perut, duodenum dan usus dan melibatkan bantuan enzim. Okay, kimia ada bantuan enzim. Fizikal hanya berlaku di mulut saja sebab mulut kita ada gigi, air liur dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah struktur sistem pencernaan. Okey. Sistem pencernaan manusia terdiri pada satu tiub yang disebut salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi empedu dan pankreas. Dan salur pencernaan ini adalah tiub yang panjang bermula pada mulut sampai ke dubur. Dubur tahu tak? Dekat burit, dekat punggung awak tu. Itu adalah dubur.
Okey, kita tengok dari sini. Bermula daripada mulut. Awak kunyah makan biskut. Makan ayam goreng KFC. Makan masuk. Kemudian ada kelenjar liur. Lalu ke esophagus. Kemudian masuk lagi. Dia akan masuk ke sini dalam ni. Dia tak adalah masuk hati tu. Dia masuk dalam ni. Itu masuk ke perut. Kemudian dia akan lalu duodenum. Kemudian dia akan masuk usus kecil. Ni usus kecil ni sepanjang 6 meter tau. Panjang dia 6 meter. Setinggi zirafah. Okay, kemudian dia akan masuk usus besar melengkau ni. Dah habis usus besar baru dia akan keluar melalui rektum. Dan akhirnya jadi najis setelah keluar daripada dubur. Okay? Tetapi walaupun begitu, kita ada pundi hempedu, hati dan juga pankreas. Walaupun tiga benda ni bukannya laluan trak pencernaan, tetapi tiga organ ni mempunyai fungsi-fungsi tertentu sepanjang sistem pencernaan. Okey, di mulut makanan kita akan dikunyah oleh gigi. Okey, cebisan makanan dilemburkan oleh air liur dan amylase liur ni merupakan enzim. Amylase liur dalam air liur menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, so mulut kita ada amylase yang mana hilang ke? Amylase yang mana dia menguraikan kanji kepada maltosa. Kemudian di esophagus pula, makanan yang kita kunyah-kunyah tadi dia dah disebut sebagai bolus. Okay? Dan proses peristalsis tadi telah berlaku di dinding esophagus yang menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okay? Sebab itu dia boleh bergerak. Kalau tak ada proses peristalsis, makanan tu tersekat dekat sini. Mati katak kita kat situ kan. Sebab makanan dia tak mengalir. Seterusnya, bahagian perut pula. Okay, perut merembeskan protis dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mengaktifkan protis dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Dan protis ini mencernakan protein kepada polipeptida. Dan makanan tadi daripada kek dia jadi bolus. Sampai ke esophagus dia bolus. Sampai ke perut dipanggil sebagai kim. Kim ini adalah makanan yang separa cecair. Okay, dia dah jadi kim. Seterusnya, selepas di perut, dia akan masuk ke duodenum. Di duodenum, dia akan, sebelum masuk ke usus kecil, dia akan masuk ke duodenum. Okay, dan mana hati tadi menghasilkan jus hempedu dan disimpan oleh pundi hempedu. Pundi hempedu pula dia mengimulsikan lemak menjadi titisan kecil dan menetralkan asid dalam kim. Kat perut tadi kan ada asid hidroklorik. Disebabkan dia berasid, sebelum masuk ke usus kecil dia akan lalu duodenum dulu. Di duodenum ni kita ada jus lemak. Bila ada jus lemak dia akan mengimulsikan lemak tadi menjadi titisan kecil dan menetralkan asid. Makanan tadi kan dah jadi kim. Kim. So kim tadi ada asid. So titisan kecil lemak tadi tu dia akan menetralkan dia supaya tak efek lah usus kita. So dia boleh masuk usus dengan hati yang senang. So pankreas tadi menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amylase, protis dan lipase. Kat sini ada 3 function enzim di mana amylase pankreas mencernakan kanji kepada maltosa, protis mencernakan polipeptida kepada dipeptida, lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Seterusnya dia akan masuk pada usus kecil. Usus kecil akan merembeskan enzim maltase, protis dan lipase di mana maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa, protis dipeptida kepada asid amino, lipase lemak kepada asid lemak dan gliserol. Dan di usus besar pula, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Dan proses penyerapan semula air berlaku di usus besar. That's why bila kita kurang minum air, kan makanan kita akan lalu esophagus, perut, duodenum, kemudian usus kecil. Di usus kecil dah 6 meter panjang, dia dah serap protein semua.
Bila dah serap air, protein semua, dia akan masuk usus besar. Di usus besar dia akan serap lagi air. That's why orang yang kurang minum air, waktu di usus besar, bila diserap air, dia akan berlakunya najis jadi berketul. That's why dia jadi sembelit. Bila sembelit, dia kekurangan air. Okay? Kemudian, lepas ke usus besar, dia akan masuk pada rektum, yang mana makanan yang tak tercerna tadi akan dikenali sebagai tinja yang memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Dia ambil masa, sisa pencernaan ni mengambil masa 36 jam. So, dia akan simpan dalam rektum. Kemudian, akhirnya tinja tadi akan disingkirkan melalui dubur. Okay? Mula-mula, dia dekat mulut dia adalah makanan lah. Contohnya awak makan kek. So, dekat mulut masih kek. Dekat mulut masih kek. Masuk ke esophagus dia akan jadi bolus. Masuk kepada perut dia jadi kim. Masuk dia kepada dubur dia dah jadi. Masuk dia rektum, pada rektum dia akan terus jadi tinja. So makanan tadi dia akan bertukar-tukar nama sehinggalah menjadi tinja. Tinja ni maksudnya najis awak lah. Okey. So, badan kita menghasilkan enzim untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Apakah contoh-contoh enzim yang terlibat? Okey, contohnya adalah amilase, protease dan lipase merupakan contohlah. Kemudian enzim ini diperbuat daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan berlaku dengan kadar yang rendah. Okey, sangat-sangat slow lah kalau tanpa enzim ni. Okey, kita tengok dekat sini. Ini dia supaya overall supaya awak tak confuse. Bila kanji, dia melibatkan amilase. Okay, amilase ni dia adalah kanji. Dia pandang kanji kepada maltosa. Kemudian maltase, maltosa kepada glukosa. Tengok Kemudian protease pula protease, protein kepada polipeptida. Kemudian protease juga polipeptida kepada dipeptida. Protease juga dipeptida kepada asid amino. Dan lemak kepada asid lemak dan gliserol. So ada 3 enzim. Yang pertama enzim amilase. Yang kedua adalah enzim protease. Dan yang ketiga adalah enzim lipase. Lipase ni hanya berada di pankreas dan usus kecil. Okay. Amilase ni berada di mulut, usus kecil, mulut, kemudian maltase. Maltase ni di usus kecil. Protease ni di perut. Dia semua huruf P. Kalau protease ni semua huruf P. Perut dan pankreas. Okay, last sekali di usus kecil lah. Okay, amilase dia akan tukar kepada maltosa. Okay, kemudian enzim maltase pula bertukar kepada maltosa ni, dia akan tukar kepada glukosa. Kemudian protease pula dia akan tukarkan protein kepada polipeptida. Dan polipeptida ditukarkan oleh protease lagi kepada dipeptida. Kemudian dipeptida ditukar lagi oleh protease kepada asid amino. Tapi untuk lipase, lemak kepada asid lemak. So kat sini yang agak detail adalah protease dan amilase. Amilase ni ada dua lah, satu amilase, satu maltase. Tapi dia punya pencernaan dia berkaitan. Kanji kepada maltosa, maltosa kepada glukosa. Okay. Seterusnya, ini adalah eksperimen. Okay, eksperimen ni sepatutnya kita buat di makmal lah, tapi ya PDPR kita tak boleh nak buat eksperimen tersebut. So dalam eksperimen ini sepatutnya kita akan tujuan eksperimen ni kita untuk mengkaji kehadiran kanji, mengkaji kehadiran glukosa ada ke tidak. Okay? Sebab itu kita gunakan iodin dan ujian Benedict. Okay, so untuk kanji
kita gunakan iodine. Okay? Kita nak kaji kanji, kita guna iodine. Dan kalau kita nak kaji glukosa, kita gunakan Benedict. Glukosa. Okay, iodine untuk kanji, Benedict untuk glukosa. So kita nak tengok sama ada atau tidak kehadiran kanji dengan glukosa. So eksperimen kat sini dia gunakan pada suhu 30 darjah Celsius, disebabkan 37 darjah Celsius ini merupakan suhu yang paling normal untuk suhu badan manusia. 37 adalah suhu badan manusia. Okay, suhu badan. So enzim ni aktif pada suhu 30 darjah Celsius. Okay. Kemudian kenapa kita perlu berkumur? Kenapa kita perlu berkumur sebelum mengumpul air liur? Okay. Disebabkan dalam air liur kita ni ada enzim. So kita tak nak ada sisa makanan. Sisa makanan dalam air liur kita. Okay. Jadi kita perlu berkumur dulu. Tapi enzim yang terdapat dalam air liur kita adalah enzim amilase. Okay. So apakah yang berlaku pada kanji dalam tabung uji DDQ pada akhir eksperimen? Ini saya tak nak bincangkan sebab kita tak buat eksperimen. Nanti awak confuse. So kita abaikan dulu. Okay. So apakah masuk pencernaan tadi? Kata kunci. Molekul kompleks dipecahkan kepada molekul ringkas supaya diserap oleh badan. Okay. Kemudian A, dia nak peta alih lah. Okay. So ini awak punya ayat sendirilah. Cuma kata kuncinya adalah molekul kompleks dipecahkan kepada molekul ringkas. Okay. Peta aliran makanan. First kali kita makan ikut mana? Mata, hidung, mulut. So kita makan ikut mulut. Daripada mulut kita masuk ke mana ni? Trakea ataupun esophagus. Daripada esophagus apa yang kita nak pergi? Kita akan pergi masuk ke perut. Daripada perut kita masuk ke mana? Duodenum. Daripada duodenum, usus kecil. Daripada usus kecil, usus besar. Daripada usus besar kita akan masuk kepada rektum. Dan akhir sekali, dubur. Ingat, mulut kita ada enzim amilase. Di esophagus kita ada proses perithalsis. Di perut kita ada asid hidroklorik dan enzim protease. Di duodenum dia punya saluran lah. Okay. Dia akan ada tisisan minyak supaya kim tadi jadi neutral. Kemudian di usus kecil kita masih ada protease. Okay. Kemudian usus besar dia akan serap semula air. Di rektum dia akan simpan dulu tinja. Okay. Dan dubur dia akan mengeluarkan tinja menjadi najis. Okay. Dan memegang 3 enzim pencernaan dan nyatakan fungsi. Sila buat. Tadi saya terangkan amilase, protease dan apa lagi? Lupa dah. Amilase, protease dan lagi satu tadi. Apa tadi saya tengok? Lipase. Aduh, saya pernah terlupa. Okay, lipase. Kemudian seorang lelaki telah mengalami ketumbuhan pada pankreas dan telah menjalani pembedahan untuk membuang pankreas. Terangkan kesan terhadap proses pencernaan. Okay, first yang ini saya nak awak tahu dulu apa fungsi pankreas dalam sistem pencernaan. So kalau kita buang pankreas tadi, ada efek tak? Okay, kenapa? Mengapa? Okay, ini adalah soalan kebat. Soalan kebat, jadi awak kena berfikir sendiri. Jawapan yang logik akan diterima. Jawapan yang tak logik, saya tak terima lah. Okay. So, itu sahaja untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih.